نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Al-Jawhar Al-Mawhub dalam penghujung bab zakat, iaitu adab-adab mengeluarkan zakat. Adab-adab mengeluarkan zakat. Setelah selesai amaran bagi orang yang tidak membayar zakat, ancaman orang yang tak bayar zakat, ni ancaman dia, iaitu ancaman dia macam-macam. Kita baca sebelum ni, hartanya akan musnah atau menjadi khabith. Dengan adanya harta tu tidak menyebabkan hidup dia ataupun harta dia tadi tidak menyebabkan dia menjadi lebih baik. Harta dia tadi tak boleh membawa dia ke syurga. Gitulah mudah kata. Itu yang lepas. Ancaman-ancaman. Masuk kita adab. Apabila dah wajib, dah cukup syarat, cukup nisab, cukup haul, maka wajiblah bayar zakat. Ketika bayar zakat tu dia ada adab dia. Adab bayar zakat. Macam mana nak bayar tu? Mari kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu, bahawa baik nafsunya. Ni susah nak buat ni. Baik nafsunya dengan suka hatinya. Nak bayar zakat tu mesti dengan suka hati, bukan dengan terpaksa. Itu adab. Dia sebenarnya bukan dalam masalah zakat aja. Semua ibadah yang kita buat, sama ada puasa, sembahyang, termasuk juga zakat, semuanya jangan buat dengan terpaksa. Itu adab dia. Kalau katalah nak sembahyang subuh, nak bangun tu dengan terpaksa, maka tu kita tak ada adab. Tak ada adab dengan ibadah tu sendiri. Tak ada adab dengan Allah. Sebab itu kewajipan bagi kita. Kita pula buat dengan paksa-paksa gitu. Sebab sama lah juga. Lebih-lebih lagi bab harta ni memang nafsu kita tak suka lah buat keluar. Kita kerja penat-penat, cari penat-penat, kumpul banyak-banyak, last sekali kena bagi orang. Istilah je tu lah kan. Kena zakat tu kena bagi orang. Masa nak keluar tu, Allah, kalau tak wajib ni aku tak keluar ni, itu tak ada adab. Ataupun bagi tu pula dengan masa mencuka muka.
Itu juga tak ada adab. Itu memanggil orang tak ada adab dalam keluar zakat. Jadi adab mengeluarkan zakat tu bahawa baik nafsunya, dengan suka hatinya. Dia keluarkan zakat tu biarlah dengan suka hati. Dan setengah daripadanya memberi yang terlebih baik daripada hartanya. Ini lagi susah. Masa nak bayar zakat tu, bagi harta tadi tu yang terbaik. Ini kalau duit, dia mana ada terbaik tak terbaik ya. Kalau duit, dia kalau contohnya harta apa? Contohnya kalau zakat ternakan. Zakat ternakan. Kambing ke lembu ke. Kalau nak bayar zakat tu, bagilah lembu yang terbaik, ataupun kambing yang terbaik, ataupun unta yang terbaik. Zakat kan? Macam tu juga kalau zakat tumbuh-tumbuhan, zakat apa? Zakat padi contohnya. Kalau nak bagi tu, jangan bagi yang lama-lama, bagi yang baru-baru, yang segar-segar. Itu antara adab dia. Tapi kalau duit, dia tak ada, dia sama je, buruk ke baru ke sama nilai kan. Kalau bayar zakat dengan duit, dia tak ada apalah. Bayar je lah, tak kisahlah duit baru ke duit lama, sebab nilai dia sama. Itu dia punya adab. Adab dalam membayar zakat. Pertama, bayar dengan suka hati. Yang kedua, bayar dengan harta yang paling baik. Kita tirulah Habil, jangan tiru Qabil, anak Nabi Adam. Habil ketika disuruh untuk menginfakkan ataupun membayar zakat, boleh kita kata gitu, ataupun mengorbankan, boleh kata, setelah dia antara orang yang pertama ada dekat bumi ni. Habil dengan Qabil ni, anak-anak Nabi Adam ni, antara manusia yang pertama, yang terawal. Jadi bersyukur sikit apabila Allah suruh mengorbankan, mengeluarkan zakat. Keluarkanlah yang terbaik. Maka Habil keluarkan kibas yang paling segar, terbaik, yang paling besar, yang paling sihat, yang paling banyak isi, banyak daging. Itu Habil. Tiru dia lah. Qabil dikeluarkan juga, terpaksa kan. Dia mengorbankan apa harta dia? Tumbuh-tumbuhan. Sebab dia seorang petani. Habil seorang penternak. Qabil ni dia bagi buah-buahan ke apa ke yang layu-layu. Maka yang diterima adalah Habil. Qabil tak diterima. Waktu tu cara nak mengeluarkan korban atau nak membayar zakat pada waktu tu, letak dekat atas bukit. Jika api mari sambar, hilang. Mana Allah terima tu. Cara tu punya pengorbanan. Macam itulah juga dalam kita nak berkorban. Tapi cuma kita ni bagi kat masjid, suruh masjid buat. Tapi asalnya bukan bagi kat masjid, buat sendirilah. Kalau boleh, kalau mampu, buat sendiri. Sebab apa? Sebab kalau kita nak berkorban, kita kena pilih lembu tu yang terbaik, yang termahal. Itulah cara kita bayar zakat. Zakat bukan yang wajib lah maksudnya, zakat sunat lah, iaitu korban. Sebab kita mengorbankan harta kita, iaitu kita bayar zakat. Kita mengorbankan harta kita. Jadi kalau kita nak korban nanti, pergi ke kandang, tanya yang paling mahal, bukan tanya yang paling murah. Tapi kita juga kan, pergi, berapa ni? 5,000. Tak ada, 4,000 lebih. Kita terbalik. Sedangkan nak cari korban tu, patutnya nak mengorbankan tu, kita cari yang paling mahal. Kalau dia kata ada 5,500, yang 8,000 ada. Sepatutnya gitu. Tapi kita tak. Kita tak macam tu. Kita ambil paling murah. Macam tu juga kalau kita bayar zakat. Kita cari yang paling kurang. Kat mana bayar yang paling kurang? Selagi boleh paling kurang, itu yang kita nak. Sedangkan itu tidak beradab dalam dia. Orang yang berkorban, korban yang tidak beradab. Walaupun sah. Orang yang bayar zakat, zakat orang yang bayar zakat yang tidak beradab. Okey. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan diberi
atas yang disuka oleh nafsunya juga. Ini pun sama juga yang tadi tu. Jangan kalau nak bagi zakat, kita bagi yang kita nak bagi. Maksudnya, kalau yang banyak-banyak ni, aku pilih yang ni bagi. Sebab yang kita pilih nanti, itu yang paling kurang. Habis tu nak bagi yang mana? Tetapi diberikan atas barang yang muafakat dengan kitab dan sunnah. Berapa yang kena bagi, apa yang kena bagi, itu yang kita bagi. Bukan kita bagi itu ikut yang ni aku nak bagi, yang ni aku tak nak bagi, yang ni aku nak bagi. Tidak, kita ikut Quran dan sunnah. Kalau suruh bagi yang itu, yang itulah. Bukannya kita ikut apa yang kita nak bagi. Sama ada zakat ataupun sedekah pun sama jugalah. Cuma zakat ada zakat wajib. Dia ada sedekah ada sedekah wajib. Dia ada sedekah sunat. Sedekah wajib tu itulah dipanggil zakat. Sedekah sunat tu sedekah kita. Sama lah juga kalau kita nak bersedekah. Tapi bukan yang wajib lah. Kita bagi bukan apa yang kita kata, bagi yang inilah. Ada orang dia jual kuih lah kita kata. Dia jual kuih. Dia nak bagi kat masjid, tapi dia bagi bila tak habis nanti. Itu antara tak ada adab. Tak ada adab dah. Bila tak habis baru dia bagi. Kalau habis dia tak bagi. Memanglah dah habis nak bagi macam mana? Sepatutnya bagi awal-awal tu bagi dah. Buat berapa bungkus? 100 bungkus. Okey, 10 bungkus ni nak bagi masjid. Nak bagi sedekah, nak bagi infak, apa benda lah. Yang itu. Jadi mula-mula lagi bagi 10 tu dulu. Bukan nanti tak habis baru bagi. Melambak dekat masjid. Tengok bulan puasa. Yang tak habis. Bersepah. Nak bagi sedekah, cuma tak berdosa lah. Tidaklah haram walaupun bagi lebihan. Tak haram. Cuma dari sudut adab kita cerita ni. Patutnya nak bagi tu bagi yang terbaik yang kita mampu bagi. Bukan yang dah tak habis. Dah tak boleh nak buat apa. Ni kalau dia tak buang saja, baik bagi. Dia ingat macam tu pula. Itu tak ada adab dia panggil. Zakat pun samalah. Nak bayar tu bayar yang terbaik. Kenapa dia bayar zakat tu? Bila nak bayar zakat ataupun nak bagi sedekah, dia bagi yang ikut nafsu dia. Sebab dia tak nampak lah. Dia tak nampak yang bahawasanya zakat itu menyucikan harta. Dia tak nampak yang zakat tu besar fadilat pahalanya dekat padang mahsyar nanti. Kalau dia nampak, dia bagi banyak. Dia akan bagi yang terbaik. Cuma yang ini tak boleh kita praktikkan dalam duit. Sebab duit dia sama je kan. Ini yang bukan lah. Yang selain pada duit lah. Sepatutnya bagi yang terbaik. Bukan bagi yang tak tahu nak buat apa dah. Kita sedekah baju-baju kita. Yang lama duduk dalam lemari, tak pakai. Daripada duduk membazir, nampak kita punya ayat baik, punya ayat kita. Daripada duduk membazir, baik bagi orang. Bukan nak bagi orang, bagi kita pergi beli nah bagi baru-baru. Bukan bagi yang kita tak pakai lama dah. Bukannya salah sebab dia bukan wajib, dia sunat. Cuma taklah salah. Kalau bagi tu dapat pahala, dapat juga pahala. Bukan tak dapat. Cuma dari sudut adab. Adab dalam menyumbang adalah menyumbang yang terbaik. Bukan yang lebih. Bukan lebihan. Barulah sedekah atau zakat kita tadi ada kesan dekat kehidupan kita. Kita sedekah saja, kita zakat, rezeki lagi banyak masuk. Projek lagi banyak masuk. Kalau kita kerja, gaji naik, tuan-tuan. Kerana kita bagi, bukan lebihan. Kita nak sedekah, nak masuk tabung ke nak masuk apa. Bukannya kita nak bagi tu, memang yang kita nak bagi. Ini tidak, dalam poket ada berapa? Ada 50, ada RM5. Kita ambil RM5 tu masuk. Jadi yang kita ambil tu lebihan sebab RM50 tadi nak beli nanti. Adalah hal nak guna. RM5 je ada lebih. Sedangkan dapat gaji tu memang dah ada dah. Aku nak infak banyak ni. Tak kira lah apa jadi pun banyak ni. Kalau bawa RM1,000 pun, katalah aku nak infak RM100 untuk gaji bulan ni. Kalau dia bawa RM1,000 pun dia bagi RM100. Kalau dia bawa RM110 pun dia bagi RM100. Itu baru tepat. Itu baru beradab dia punya. Ini kalau ada RM50, ada RM5. Bagi RM5 kenapa?
Sedangkan dia tak buat keputusan lagi nak bagi berapa. Itu maknanya dia bagi yang lebihan. Sepatutnya berapa kita nak bagi, kita bagi yang terbaik, malah kita dah asingkan siap-siap. Apa jadi pun banyak ni. Jadi kita biasa gitulah. Mujur-mujur kalau dalam poket ada 500, mungkin kita bagi RM50 kot. Kita tengok gitu. Nampak macam banyak RM50 sebab ada 500. Sebab kita nak bagi yang lebih. Lepas ni nak belanja ni. Ni lebih. Kita bagi lebihan. Kalau kita memang nak bagi RM50, ada RM1,000 pun kita bagi RM50. Itu baru betul. Itu adab. Sebab aku memang nak bagi RM50. Bawa berapa pun memang aku bajet RM50. Tapi kalau tengok duit banyak-banyak, kita pilih mana nak bagi. Semua duit kita. Yang ni, bagi yang ni lah. Itu kita bagi yang lebihan. Cuma dapat pahala. Ni sudut adab. Ni cerita adab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salata lahu wa la salata liman la zakata lahu. Dan sabda Nabi SAW, tiada iman bagi orang yang tiada sembahyang baginya, dan tiada sembahyang bagi orang yang tiada zakat baginya. Allah, ni berat ni kalau kita baca. Orang yang mengaku beriman, tiba-tiba tak sembahyang. Dia kata beriman tapi tak sembahyang. Cek balik iman dia betul ke tidak. Imannya dipertikaikan. Cek balik, tentang cakap dia beriman, tentang tak beriman pun. Sebab apa? Sebab dia kata dia beriman tapi tak sembahyang. Okey, satu. Dan yang kedua, dan tiada sembahyang bagi orang yang tiada zakat baginya. Dengan maksud, engkau sembahyang tak? Aku sembahyang. Sebab kau beriman, aku beriman. Buktinya aku sembahyang. Betul kau sembahyang? Ya, aku sembahyang. Zakat bayar tak? Zakat tak bayar. Maka cek balik sembahyang. Takut sembahyang tu salah. Sembahyang tu tidak sah, tidak diterima. Kalau sembahyang tu okey, cek balik betul ke ada iman. Berat, nampak macam tak berat. Sabda Nabi ni berat. Orang yang mengaku beriman tapi tak sembahyang, cek balik iman dia. Takut-takut tak beriman. Orang yang kata sembahyang tapi tak bayar zakat, cek balik sembahyang dia. Entah sembahyang dia tu problem. Dan yakni tiada sempurna iman. Itu tak sempurna iman. Tiada sempurna iman bagi orang yang tiada sembahyang. Tak sempurna. Tu kena cek balik. Tak sempurna iman bagi orang yang tak sembahyang. Bahkan jika ingkar wajibnya, maka iaitu jadi kufur hakiki. Kalau orang yang ini dia kiyah kat sembahyang. Dia kiyah kat sembahyang. Sebab dalam Quran bila kata wajib sembahyang, dia akan kaitkan dengan zakat. Bila kata sembahyang, wajib tunaikan sembahyang, sekali wajib tunaikan zakat. Maka dia gabungkan sembahyang dalam bab ni. Bagi orang yang mengaku ada iman tapi dia tak sembahyang, maka tidak sempurna iman. Tak sempurna iman. Tak sempurna iman tu maksudnya kufur. Kufur macam mana? Daripada hadis Nabi juga, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya ia telah kufur yang nyata, kafir yang nyata. Maka ulama kata, apa maksud kafir yang nyata ni? Iman dia tak sempurna. Apa maksud kufur yang nyata? Maksudnya dia kufur nikmat. Dia bukan kufur akidah yang perlu mengucap dua kalimah syahadah balik orang tak sembahyang ni. Tapi dia kufur nikmat. Bila dia kufur nikmat, bermakna iman dia tak sempurna. Tapi kalau dia mengingkarkan kewajipan sembahyang tadi, maka kufur hakiki. Bukan kufur nikmat lagi. Kafir asyhadu lah. Kafir yang diwajibkan dia untuk asyhadu. Dia tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Aku malas. Sembahyang wajib tak? Sembahyang wajib, tapi aku je malas. Maka dia kufur nikmat. Adakah dia perlu asyhadu balik? Tak. Adakah imannya sempurna? Tak sempurna. Kerana kufur nikmat. Kalau kata, kenapa tak sembahyang? Sembahyang tak wajib. Maka dia bukan kufur nikmat lagi. Dia kufur hakiki. Ni, dan kita ada kufur hakiki. Kufur hakiki ni apa benda? Kafir original lah. Iaitu murtad. Iaitu kena asyhadu balik. Kalau tak asyhadu, duduk dalam kafir. Dia duduk dalam kekufuran.
Bila dia kata sembahyang itu tidak wajib. Sebab tu aku tak sembahyang. Tapi kalau dia kata aku tak sembahyang sebab aku malas, sembahyang tu wajib, aku je malas, dia masih lagi beriman. Tapi imannya tak sempurna. Dan dia tak perlu asyhadu balik. Kalau dia kata aku tak sembahyang kerana aku malas, tapi sembahyang tu wajib, maka kalau dia mati, tanam dekat perkuburan Islam lagi. Mandi kapal, solat tanam lagi. Tapi kalau dia kata, kenapa kau tak sembahyang? Aku tak sembahyang sebab sembahyang tak wajib, maka dia tak boleh tanam. Dia tak boleh mandi kapal, solat tanam. Tak boleh, hukumnya haram. Dan dia tak boleh tanam dekat perkuburan orang Islam. Sebab dia kufur hakiki. Dia tak boleh. Siapa yang mandikan dia, hukumnya haram, berdosa. Siapa yang kapan dan tanam dia di perkuburan Islam, hukumnya haram, berdosa. Siapa yang buat? Sebab dia kufur hakiki. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada sembahyang. Memanglah, orang yang tak sembahyang dia tak terimalah sembahyang dia. Bahkan jika ingkar wajibnya, maka iaitu jadi kufur hakiki. Ulang balik sekali lagi. Siapa yang tak sembahyang dan dia mengatakan sembahyang tu tak wajib, maka kufur hakiki, wajib asyhadu balik. Naya ni. Kalau dia ada isteri dia mufaraqah, cerai dengan sendiri. Kalau dia mati, ataupun dia mati, tak boleh bagi faraid kat anak dia, kat bini dia. Kufur hakiki, kafir. Sebab tu tak semayang dengan kata semayang tak wajib, dua perkara yang berbeza. Tak semayang belum tentu kafir. Tanya dulu, kenapa tak semayang? Malas. Nantilah tahu tak semayang tu wajib, tahu. Maka waktu tu dia tak kafir, dia masih lagi beriman. Ada golongan yang tolak semayang. Dia tolak. Maka kufur hakiki. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada mengeluarkan zakat. Tengok. Dia sembahyang tapi tak keluar zakat. Maka sembahyang dia tak terima. Sembahyang dia tidak diterima. Tapi nanyalah, memang nanyalah. Sebab dia orang baik, dia sembahyang, cuma dia jenis tak keluar zakat. Sedangkan kalau tengok pada hartanya, wajib keluar zakat. Berapakah nilainya? Kita dah bincang dah sebelum ni kan. Nilainya dekat Pahang 30,000. Nisabnya 30,000. Jika ada RM 30,000 dan haulnya setahun, 1 tahun qamariyah, duit itu tidak berkurang, 30,000 tu paling kurang minimum, maka dia wajib bayar 2.5%. Itu zakat. Zakat simpanan. Kalau emas pun wajib bayar zakat juga. Kalau dia ada bela kambing pun wajib bayar zakat juga. 40 ekor seekor kambing. Kalau dia bela lembu pun ada zakat dia juga. Semua ada zakat. Kalau dia jenis buat padi, ada zakatnya juga. Jadi kalau kita dekat sini, tak adalah zakat-zakat kambing apa semua kot. Tapi duit ada. Dalam bank tu kalau 30,000, bukan satu bank, campur semua yang ada. Semua yang ada. Adakah dalam masa setahun tu berkurang duit 30,000 kita tu? Kadang-kadang jadi 25,000. Lepas tu naik balik. Itu tak apa lah, tak kena zakat. Dia kena 30,000 paling kurang tu setahun, tak kurang. Kalau dia ada 100,000 dalam bank, dia belanja jadi 80,000. Lepas tu kerja sambil kerja lah, naik 90. Belanja lagi jadi 60,000. Banyak beli barang. Lepas tu simpan 70, 80, 90,000, 100,000 balik. Lepas tu 2-3 bulan seterusnya belanja lagi jadi 80,000. Tu kan. Begitulah setahun. Duit ada 100,000 tapi kejap kurang, kejap naik, kejap kurang, kejap naik, kejap kurang, kejap naik. Maka dalam masa setahun dia kena kira berapa jumlah yang paling rendah ada duit dia. Yang tadi katakan tinggal 60,000, ada sebulan tu tinggal 60,000. Lepas tu naik balik 70, 80, lepas turun balik. Tapi yang paling kurang dalam setahun tu 60. Maka 60,000 tu yang kena zakat. Tapi kalau dia ada 30, dia ada 40,000. Belanja jadi 25. Kumpul balik jadi 35. Selang 2-3 bulan kurang balik jadi 28. Kumpul balik jadi 31,000. Contoh gitu kan. Dalam masa setahun tu ada kurang daripada 30,000. Maka tak kena zakat. Tak kena zakat. Dia mesti paling kurang 30,000 dalam simpanan kita tu. Kalau orang perempuan wajib bayar zakat
Zakat perhiasan tak wajib. Yang dia duk pakai tu kan, dia pakai perhiasan rantai lah apa semua, tak wajib bayar zakat sebab dia emas perhiasan. Kecuali emas perhiasan dia lebih daripada 800 gram. Banyak tu 800 gram. Lebih daripada 800 gram, maka yang lebih tu wajib bayar zakat. Walaupun emas tu emas perhiasan. Okey. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tak? Sebab apa? Sebab tidak diterima sembahyang bagi orang yang tak keluar zakat. Sembahyang pun ada kaitan juga. Ya. Kalau orang tak keluar zakat, maka dia berdosa sebab tak keluar zakat. Okeylah, sebab dia dosa hanya tak keluar zakat. Apa kena-mengena dengan sembahyang dia? Ni ada. Tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada mengeluarkan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tahiru amwalakum bizzakati. Dan sabda Nabi SAW, sucikan olehmu akan harta kamu dengan keluarkan zakat. Ni ada. Harta yang kita dapat, kadang-kadang kita tak boleh yakin sungguh-sungguh betul ke semuanya halal yang kita dapat tu. Kalau kita bela kambing, bela lembu, bila cukup bilangan, maka kita wajib bayar zakat. Kenapa? Nak menyucikan lembu kambing kita tu lah. Takut-takut ada yang lembu kambing kita tu makan haram. Ada ke lembu kambing makan haram? Kalau dia pergi rumah orang, kambing tadi, dia makan pokok bunga orang, kan haram. Dia makan buah rambutan orang, sambil-sambil dia berjalan tu haram. Jadi dengan bayar zakat, dia akan menyucikan. Itu dari sudut ternakan. Dari sudut pertanian, kita tanam padi. Takut-takut ada ambil tanah orang ke, terlebih ke apa ke, ataupun saluran air ke, yang daripada orang punya sebagainya, tak tahulah macam mana. Maka sebab tu wajib, supaya menyucikan bayar zakat tadi. Macam tu juga duit kita yang kata, duit simpanan kita tadi tu, sampai yang ada 30,000 minimum dekat Pahang. Macam mana? Macam mana? Adakah kita kerja tu, kita kerja pukul apa? Ikut perjanjian 8.30 sampai 5. Ada tak curi tulang? Pukul 9 pergi minum. Minum tak termasuk dalam kerja. Gaji dapat berapa? Sehari 100. Sebulan 30 hari 3,000, katalah sekira-kira mudah-mudah. Sebenarnya ada harta haram kat dalam tu, curi tulang. Itu jelas-jelas nampak curi tulang. Yang awak tu minta orang lain tolong punch card kan? Kau tolong punch card aku punya. Aku nak balik awal, nak ambil anak kat sekolah. Semua tu, itu memang jelas-jelas. Haram tu jelas-jelas. Daripada gaji tu. Sepatutnya dia kena ambil duit gaji, kena bagi bos dia balik. Kena bagi syarikat tu balik. Dapat gaji, dia buat keluar RM100. Dia bagi balik kat syarikat. Sebab hari tu saya ada begini-gini, kena bagi balik. Ada orang buat gitu. Okey, itu jelas-jelas. Kadang-kadang tak jelas. Macam mana? Yang tak jelas ni, yang zakat boleh sucikan. Yang jelas-jelas tadi, zakat tak boleh sucikan. Dia memang curi tulang. Setiap hari pukul 9 pergi minum dulu. Padahal kalau ikut tu kira kerja. Kalau ikut bayar tu sedang bekerja. Maka dia minum tadi diberi bayaran. Boy, banyak cantik tu. Yang itu jelas-jelas. Yang itu tak boleh selesai dengan zakat. Tak apalah, nanti aku bayar zakat, dia kata. Tak boleh selesai dengan bayar zakat. Sebab itu jelas-jelas. Habis tu nak settle macam mana? Kena bagi balik syarikat dah, owner. Berapa jam yang kita curi tulang? Berapa nilai dia, bagi balik gaji yang kita dapat tu. Itu nak selesai. Tak boleh, tak apalah, nanti aku bayar zakat. Tak boleh, sebab itu jelas-jelas dengan sengaja. Yang boleh bayar dengan zakat ni, yang tak perasan. Nanti kita cerita bab tu. Jadi kerja kita, rezeki kita dapat ni betul-betul ke 100% halal yang kita duk kerja ni? Ada orang bila dia kerja, dia akan sentiasa buat overtime tapi tak claim overtime. Ada. Dulu-dulu, orang dulu-dulu ada. Orang sekarang tak ada. Dia sentiasa balik pukul apa? 5, dia akan balik 5.30 setiap hari. Tapi dia tak claim overtime.
Itulah ganti takut-takut dia dicuri tulang. Dia bangun, pergi buat air. Tengok ada nasi dekat pantry, dekat kantin ke apa, makan dulu lah 10 minit. Sama kerja balik. Itu kira gaji tak? Gaji jalan tau. Lainlah kerja dia memang dibenarkan untuk buat apa-apa, janji kerja siap. Kan ada jenis kerja macam tu kan. Kerja kau janji siap. Kau tak nak datang kerja pun tak apa. Yang penting kerja siap. Bila cukup pada waktunya. Itu memang diberi kebebasan. Kau tak payah masuk pejabat pun tak apa, kau nak masuk pun tak apa, yang penting kerja siap. Ada orang kerja jenis tu. Yang itu tak apalah. Ini yang kerja dia daripada pagi sampai pukul berapa sampai pukul berapa duduk di situ. Itulah kerja dia. Tiba-tiba dia keluar. Kenapa? Dia keluar pergi tempat lain. Keluar pergi beli apa-apa di luar dalam masa 10-15 minit. Tak boleh. Dia kena ganti balik. Okey, yang tu tak boleh dicuci dengan zakat yang Nabi kata tadi. Sucikan harta olehmu akan harta kamu dengan dikeluarkan zakatnya. Yang ni tak boleh. Sebab dia sengaja. Sebab dia bila dia ambil itu dia kena settle balik. Sebab dia diberi gaji kerja 9 jam. Rehat sejam. Tiba-tiba dia dapat gaji yang dia cuma kerja 8 jam setengah aja. Sejam setengah dia rehat. Maka setengah jam tu dia curi. Yang itu tak boleh settle dengan zakat. Itu kena settle dengan owner. Maksudnya bos lah. Tuan punya syarikat. Yang boleh settle dengan zakat ni apa? Contohnya pen. Pen dia tulis ada kerja pakai pen syarikat lah. Yang kerja untuk syarikat pen tu. Dia buat balik. Lepas tu dia guna apa? Untuk tulis. Itu jenis kecil-kecil tu, tak perasan. Yang tu lah. Tiba-tiba tengah-tengah kerja tu bunyi ambil telefon tengok baca. Ada 5 saat kat situ. Bos dia bayar gaji 5 saat tau. Walaupun berapa sen, tetap juga orang punya. Aku upah engkau, ambil engkau kerja bukan untuk baca mesej. Tapi dia baca 5 saat. Alah, benda tak salah. Benda macam tu yang dicuci kan. Benda kecil-kecil. Pergi toilet, buang air. Memang dibenarkan. Biasa berapa lama? Kalau ikut proses tu 10 minit. Masuk toilet apa gitu gini. Tiba-tiba tengok cermin. Basuh tangan, tengok. Handsome juga aku ni. Tengok. Ada kat situ 1 minit. 1 minit. Padahal itu bukan dia bukan nak buang air apa dah. Sebab dibenarkan untuk pergi buang air oleh majikan bila memang nak buang air. Engkau buat apa? Rehat 1 minit dah. Benda-benda kecil macam tu. Takkan nak jaga sungguh sampai kecil macam tu. Cuma benda-benda kecil macam tu yang dapat dicuci dengan zakat. Tapi benda-benda besar, ponteng setengah jam, makan terlebih setengah jam, rehat, itu tak boleh settle dengan zakat. Itu bukan benda kecil, benda besar. A4 paper buat balik, A4 paper syarikat buat balik, itu tak boleh settle. Pen-pen yang baru sampai beli untuk kegunaan pejabat, dia buat balik sekotak untuk guna kat rumah, itu tak boleh settle dengan zakat. Ini benda-benda kecil tadi. Benda-benda kecil. Tiba-tiba jawab telefon seminit, isteri call. Contoh kan? Aku bayar gaji kau bukan untuk jawab telefon. Tapi dia guna. Takkan tak boleh sampai angkat telefon pun tak boleh. Benda-benda kecil macam tu. Itu yang selesai. Boleh selesai dengan zakat. Walaupun pergi sembahyang sekalipun. Walaupun pergi sembahyang sekalipun. Pergi sembahyang. Okey? Pergi sembahyang. Sembahyang dibenarkan tak oleh syarikat? Benar. Tapi berapa lama sembahyang? Tahap tu je lah. Tiba-tiba tengah-tengah pakai stokin tu, mesej masuk. Main mesej dulu 5 minit. Itu tak termasuk. Benda-benda macam tu. Bagi kita Allah 5 minit pun berkira. Kira lah sebab kita dibayar gaji bukan untuk buat benda tu. Tapi dibenar sembahyang tak? Dibenar sembahyang. Hanya sembahyang je lah. Masuk bilik air, buang air, kalau nak buang air, istinja, ambil wuduk. Ambil wuduk. Kemudian sembahyang. Mana doa, betul? Masuklah kerja. Kalau dibenarkan. Tiba-tiba dia tambah lagi 5 minit. Buat apa? Bagi-bagi dulu. Itu. Macam mana tu? Nak settle. Sebab dia tak dibenarkan. Dibenarkan tak? Bos, saya nak sembahyang, lepas tu saya nak baring. Dia bagi tak? Mesti dia tak bagi. Maknanya kita dah curi tulang lah tu.
Kalau dia kata bagi, bagilah. Begitulah. Tengoklah perjanjian kita macam mana. Ada. Siap. Kalau benda-benda kecil macam terlena kan, masa tengah-tengah buat kerja kantuk. Jaga 5 minit tidur. Benda-benda macam tu lah. Takkanlah berdosa besar tidur time tu. Cuma bukan dia sengaja nak tidur. Tapi dia dah curi 5 minit. Adakah wajib bayar nanti? Tak ada. Jadi benda macam ni yang zakat settlekan. Benda yang kita nak kata haram tu macam melampau sangat. Terlelap 5 minit pun haram. Biarlah macam tu kan. Bukan sengaja. Benda ni yang zakat settlekan. Bersihkan dengan zakat. Tapi kalau benda jelas-jelas, benda-benda besar, memang taklah. Memang tak. Dia dapat bawa balik kereta. Syarikat bagi. Dan dapat satu kad untuk bubuh minyak. Untuk minyak kerja saja. Dia balik kampung pun pakai kad tu juga. Tak boleh kan? Ataupun dia dibenarkan bawa balik kereta dan dibenarkan dapat minyak untuk buat kerja. Dan dia dibenarkan guna kereta tu lah. Guna kereta. Tapi guna buat balik kampung boleh tak? Dia bawa balik kampung. Balik kampung pula minyak penuh lah tu. Minyak yang pakai kad tadi. Tu semua tu tak boleh settle dengan zakat tu. Itu memang confirm curi. Itu bukan benda-benda kecil, itu benda besar. Itu tak kira tak demam, ambil MC. Semua tu tak boleh. Ingat boleh ke? Beli MC lah, beli MC. Kalau memang betul demam tak apalah, dia beli MC. Itu tak boleh settle dengan zakat. Ini boleh settle zakat yang tersengguk tertidur. Kalau sengaja pergi tidur bawah meja, dapat setengah jam, itu tak boleh settle dengan zakat. Ini yang tersengguk-sengguk tu. Allah, 5 minit tidur. Astagfirullahalazim. Macam tu yang settle yang tu lah, benda-benda macam tu. Itulah, risaulah, memang risaulah. Sebab tu kena jaga betul-betul. Sebab kita ada perjanjian kita dengan bos kita tu. Jadi sebab itulah perjanjian tadi tu kalau boleh luaskan sikit lah. Janganlah ketat sangat. Bos pun tengoklah sama. Kalau tidak tu lah, dosa lah. Macam mana perjanjian kita? Alah, kalau setakat sekejap-sekejap tu awak nak buat kerja apa boleh lah, contoh kan. Ada orang lagi teruk. Siap nega Shopee tu. Tengah-tengah kerja. Sering masuk order. Cantik. Shopee pun dia jual. Dia bantai. Kerja pun dapat gaji. Sedap hidup dia. Sambil-sambil menega. Betul siap cakap lagi. Mesej. Siapa nak beli, kontak saya je. Dia kerja ni. Jual barang lagi. Ramai. Jual make up lah, jual itulah, jual baju lah, jual apalah. Sambil-sambil kerja. Nampak dapat banyak. Gaji dapat lagi. Dia bisnes dapat lagi. Tapi time buat waktu buat kerja, dia pergi buat bisnes. Itulah. Macam mana? Kalau dah lepas macam mana? Dah ada, maksudnya dah pencen lah. Perkara yang lepas jangan dikenang ke macam mana? Tahu lah, saya nak jawab tak kerti. Nak cakap macam mana tu? Benda tu kira hutang lah. Mungkin masa nak berhenti tu lah. Mestilah halal berhalal dengan syarikat. Tak masalah kalau ada terkurang, terlebih. Tu lah kamu. Selama saya bekerja di sini, selama saya berkhidmat di sini, jika ada kekurangan saya, masa tu cover sekali. Minta halal. Dan kalau kata tak halal pun, mari jumpa saya bayar lah. Kalau kata ada kan. Kalau ada yang tak, tapi kita minta halal lah. Sebab saya pun ini hari terakhir saya. Tu macam tu. Tu lah Pak Settle lah. Ada soalan? Soalan tadi, kita jawab terus lah. Macam tu lah kot, nak selesai. Dalam grup masuk, lepas ni saya kena leh grup dah. Sebab saya hari ni hari terakhir, lepas ni kena geleh grup lah. Tak boleh masuk lah grup pejabat dan grup syarikat ni dah. Jadi jika ada terkasar bahasa gini, jika ada bos-bos ni, owner-owner ni nak tanya begitu sekali. Jika ada terlambat, tercepat, terlebih, terkurang, halal berhalal lah. Itu dapat cover balik. Tak tahulah. Habis macam mana? Tak tahulah. Macam mana nak cakap? Itu je lah yang boleh. Paling-paling pun. Dan biasanya nak berhenti tu mesti akan cakap macam-macam kan. Minta maaf lah apa kan. Aduhai. Okey. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakatu falam yadfa'ha fahuwa finnar. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa wajib atasnya zakat, dia wajib atasnya zakat, maka tiada memberi ia akan dia bagi mustahiknya, bagi yang berhak. Mustahik itu hak yang berhak.
maka iaitu di dalam neraka. Allah, lagilah. Sesiapa yang dia wajib bayar zakat tapi dia tak bayar zakat, maka dia di dalam neraka. Real, straight dia cakap gitu. Siapa yang wajib bayar zakat tak bayar zakat, maka tempatnya di neraka. Gitu. Aduh. Jadi kena bayar. Macam mana nak selesai kalau dulu-dulu tak bayar zakat? Bila dia mati, anak dia sebelum dibagi faraid, anak dia kena kira. Kalau anak dia tahu bahawanya ayahku tak bayar zakat, kira. Sebelum dibagi faraid, bayar pakai harta dia. Kalau anak tahulah. Biasa anak mana tahu tak? Apa lagi? Faraid lah. Pembahagian harta. Ini harta percuma kita dapat, ayah kita meninggal ni. Lama dah tunggu. Dapat bagi. Tak bayar juga. Maka kita kumpul harta, kita sayang harta sampai tak bayar zakat, kita tak sempat guna harta. Last sekali kita kena seksa kerana harta kita tadi di neraka. Lepas tu pula harta kita dapat ke anak-anak. Anak-anak pula kena pula tak ingatkan bukan kita. Nak buat daripada harta tadi, nak buat apa-apa ke, kenduri ke untuk atas nama kita, wakaf ke apa-apa, tak ada ingat pun. Lepas tu pula dapatkan siapa? Kalau lelaki dapatkan isteri. Isteri ingat tak agak-agak? Dia pula kahwin lain. Siapa yang belanja tu? Laki baru dia. Kita yang susah-susah cari, kita yang simpan, dan kita yang sayang harta sampai kadekut tak keluar zakat. Kita mati tak sempat nak guna, akhir sekali orang lain guna, dan orang lain tu bukan anak bini aja, siap dengan tu lah. Kalau anak, bukan anak je guna, dengan isteri dia. Orang lain. Kalau bekas isteri tadi kahwin lain dengan laki baru dia, siap buat grand besar lagi perkahwinan. Masih dia kahwin buat panggil 100 orang aja. Bila-bila isteri kahwin kali kedua, grand. Pakai duit siapa? Duit kita. Saya nak bagi tahu, yang sayangkan harta sangat ni, sampai tak bayar zakat. Sayangkan harta tak apa. Sayangkan harta sampai tak bayar zakat, tak akan mendatangkan kebaikan pun. Malah mendatangkan keburukan bagi kita. Lebih-lebih lagi dalam kubur, nanti ada cerita tentang ular. Ular yang akan kejar, yang akan, bukan kejar lah, yang akan menyeksa orang yang tak bayar zakat. Ada cerita bawah. Dah lah tu dekat akhirat nanti, finnar, dalam neraka. Buat penat kerja je. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memilik akan nisab hartanya, memilik akan nisab hartanya, maksudnya dah cukup nisab. Kalau saya sebut tadi 30,000 lah, kalau sekarang ni RM sekarang ni, yakni dan lalu atasnya haul, cukup setahun. Yang saya sebut tadi, cukup setahun, dan tiada dikeluar zakatnya, datanglah hartanya pada hari kiamat. Tengok ni, hari kiamat nanti harta tu yang sayang sangat sampai tak keluar zakat tadi tu, nanti harta tadi tu akan Allah tukar harta tadi tu atas sifat su'ban, bertukar jadi su'ban. Su'ban ni apa benda? Yakni ular yang besar, dua matanya bernyala-nyala api, mata menyala besar. Kita tengok anaconda, cerita anaconda tu kan, yang besar tu pun dah takut dah. Ini lagi besar, yang matanya bernyala-nyala api dan giginya daripada besi. Apa benda ni? Harta yang kita tak bayar zakat tadi, Allah tukar jadi ular. Maka berlari-lari ia di belakang orang yang menegahkan zakat itu. Dia pergi kejar orang yang tak bayar zakat dekat akhirat nanti. Ni kat mana? Ni kat padang mahsyar ni. Dan berkata ia, beri olehmu akan daku tangan kanan engkau yang bakhil, hingga aku potong akan dia. Bak tangan kanan kau, aku nak gigit, bagi tercabut, potong. Ular tu kata. Maka lari orang itu, orang yang tak bayar zakat tu lari. Maka berkata ia baginya, ke mana tempat lari engkau daripada dosa? Engkau nak lagi mana? Engkau dah berdosa, engkau nak lagi mana lagi? Engkau nak lari mana? Maka menghubung ia akan dia. Maksudnya dia akhir sekali keliling dan dapat tangkap.
Nak lagi-lagi Maka memutus ia akan tangan kanannya dengan giginya. Ular tadi, yang harta kita yang tak bayar zakat tadi, dia gigit dengan gigi tangan kanan. Putus. Kemudian kembali tangannya seperti dahulu. Kemudian kembali tangannya seperti dahulu. Ada balik. Kemudian memutus ia akan tangan kirinya. Putus pula tangan kiri. Sebab digigit oleh ular tadi. Yang asalnya dia adalah harta yang kita tak bayar zakat. Dan tiap-tiap diputusnya, maknanya gigit tumbuh balik. Gigit tumbuh balik. Sebab kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ke dekat padang mahsyar. Yang kita tahu dekat padang mahsyar kita duduk beribu, bukan beribu lah, tak tahu nak cakap beribu-ribu tahun. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lama sangat kita akan duduk kat padang mahsyar, lama, sehingga kan ada orang yang tak tahan duduk kat padang mahsyar. Padang mahsyar ni tak tahu syurga neraka lagi, belum bicara lagi, duduk je menunggu. Kalau kita sekarang ni, kalau masuk mahkamah, tunggu panggil, bicara. Tunggu panggil, bicara. Dia kena tangkap, tunggu bicara. Sementara nak bicara tu, dia duduk dalam lokap. Duduk, tunggu. Beribu tahun dekat padang mahsyar. Kita ni baru berapa hari je. 4 hari, 5 hari. Lepas tu kena, polis kena ni sekali lagi. Apa? Buat permohonan untuk tahanan reman tambah lagi. Dah tambah beberapa hari je ada. Beberapa hari je. Lepas tu tak boleh lah. Tok Hakim tak bagi lah. Mahkamah tak bagi. Sebab apa? Naya lah. Sebab kalau nak, buktikan dia bersalah. Masuk mahkamah. Sekarang ni kami nak cari bukti lagi. Nak reman lagi. Tak boleh lah. Dia ada hari-hari tertentu je. Berapa hari je kan? Dia terpaksa keluarkan. Dan kemudian bicara lah. Yang ini, kalau contoh dalam kat padang mahsyar ni, yang tunggu tu, yang reman tu, Amrah kata yang reman tu, beribu tahun. Reman aja, tak tahu salah betul lagi. Jadi lamanya tu, tiba-tiba ada zakat yang tak bayar, harta yang tak bayar zakat, kemudian harta tu menyerupai ular, kejar, gigit kaki, gigit tangan kanan, gigit tangan kiri, tumbuh balik, gigit tumbuh, beribu tahun. Kita cerita gitu kan, memang dalam kitab ni juga disebut, lamanya ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Selama dia hidup umur 60-70 tahun atas dunia, jika nak bandingkan dia dekat padang mahsyar, dia bayang-bayang, rupa-rupanya kalau bayang aku tunggu dekat padang mahsyar berbanding dengan aku hidup seumpama 'ashiyatan aw duhaha. Seumpama satu isyak atau satu duha je. Berapa jam je seumur hidup kita ni yang kita rasa lama dah hidup tu. Kalau kita bandingkan, buat perbandingan dengan duduk kat padang mahsyar, lebih kurang beberapa jam sahaja kita hidup. Lama ke? Kena kejar. Dan tiap-tiap diputusnya berteriak ia akan satu teriak. Allah. Teruk. Dia akan berjerit daripada sangat sakitnya. Berteriak ia akan satu teriak daripada sangat sakitnya. Maka gementar ahli mauqif. Ahli mauqif ni itulah yang duduk kat padang mahsyar tu gementar, takut. Dengar jeritan dia tu, Allah. Kalau orang tak bayar zakat, kita dengar, Allah, takutnya kita yang bukan tak bayar zakat, orang lain, jeritan dia pun kita takut. Setiap kali kena gigit, dia berjerit. Maka sentiasa memakan ular itu akan tangannya dan memutuskan akan dia hingga berhenti ia di hadapan Tuhannya. Padahal terpotong tangannya keduanya. Sehinggalah hari perbicaraan beribu-ribu tahun. Maka dihisap akan sebagai hisap yang sangat. Maka sampai waktu untuk timbang, dia hisap. Dia hisap tu macam mana? Yang sangat detail, sangat susah. Sebab ada orang yang dia hisap mudah je. Okey, datang, next. Cek. Okey, lulus. Macam tu je. Ada orang detail satu-satu. Belek satu-satu. Buku catatan dia. Tengok kejap. Satu, cek. Ada orang tag belek gini. Okey. Lulus. Dia ni yang sangat susah. Detail satu-satu. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka. Allah, keputusannya lah sekali masuk neraka. Dah lah tunggu berapa lama. Terpotong tangan kiri, tangan kanan. Dengan
dengan ular su'ban, maka berkata ia bagi ular itu. Dia pun bengang lah. Akhir sekali aku masuk neraka. Dah lah kau kacau aku beribu tahun. Tangan aku tak boleh nak tumbuh. Tumbuh kena gigit balik. Tumbuh kena gigit balik. Sekarang ni kau siapa? Dia tanya. Engkau ni siapa? Orang ni tanya dekat ular tadi. Siapa engkau? Maka berkata ia, akulah harta engkau yang bakhil daripada mengeluarkan zakat akan aku. Akulah harta yang kau tak keluar zakat. Jadilah aku seteruk engkau pada hari ini. Jadilah aku musuh engkau pada hari ini. Maknanya kita simpan-simpan tak bayar zakat harta tu, kita simpan musuh kita sebenarnya. Itu musuh dalam selimut, api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Itulah dia, harta kita yang tak bayar zakat. Maka aku menseksa akan dikau selama-lamanya hingga diampun Allah daripada engkau. Maka rupa-rupanya ular tu mari seksa sekali. Ingat maksud neraka dah lepas pada ular lah. Dengan ular-ular tu dia seksa. Sampai bila? Sehingga Allah diampunkan, Allah ampunkan dan memaafkan dikau akan segala mustahiknya. Antara dua, sama ada Allah ampunkan kau, maka untunglah kau masuklah ke dalam syurga lepas pada itulah. Sebab dia Islam, dia beriman, cuma tak bayar zakat aja. Maka aku tak seksa kau dah, sehingga Allah ampunkan. Ataupun orang yang berhak menerima tu memberi ampun. Sebab bila tak bayar zakat, zakat ni untuk asnaf. Zakat ni untuk asnaf ada 8. Yang paling besar fakir miskin. Jadi sebenarnya yang kita simpan tak bayar zakat tu, kita tengah curi duit fakir miskin. Kita sedang mencuri harta fakir miskin. Kita sedang ambil hak fakir miskin. Sebab hak dia ada dalam harta kita, tapi kita tak bayar zakat. Mana kita tengah ambil duit fakir miskin. Kalau kita curi duit orang kaya pun tak boleh. Dia kaya, dia ada bilion. Kita curi RM1,000, dia rasa tak luak, malah dia tak tahu pun duit dia hilang. Boleh tak? Pun tak boleh. Kita boleh kata-kata, dia bukannya rasa pun, duit dia bilion, aku ambil RM1,000 je. Curi duit orang kaya pun tak boleh, haram berdosa. Kalau curi duit orang miskin, curi harta orang miskin, lagilah teruk. Ni curi harta orang miskin tanpa dia sedar. Okay? Maka dijatuhkan dia atas kepalanya ke dalam neraka. Dia dihumban ke dalam neraka, kepala bawah, kaki ke atas. Dong, gitu. Disebutkan dia di dalam Qurratul Uyun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Dan sabda Nabi SAW, tiada kebajikan pada harta yang tiada keluar zakat. Kalau ada harta tak keluar zakat, tak ada baik langsung harta tu. Kita nampak aja harta, oh bangga aku ada harta, tapi sebenarnya tidak akan membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Tak ada kebaikan pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana'a zakata mana'a Allah taala anhu hifzal mal. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa menegahkan zakat, yakni tak bayar zakat lah, niscaya menegah Allah Ta'ala daripadanya akan terpelihara hartanya. Siapa yang tak bayar zakat, maka zakat tadi Allah tak jaga. Bila Allah tak jaga harta tadi, dia boleh hilang. Bila Allah tak jaga harta tadi boleh kemungkinan dengan ada harta kita buat benda-benda jahat. Kalau tak ada harta, tak ada buat dosa. Ada harta pergi buat dosa pula. Allah. Dan pada riwayat Baihaqi dan lainnya, hai segala muhajirin, 5 perkara jika dibalakan kamu dengan dia dan turun ia dengan kamu, berlindung aku dengan Allah daripada mendapat kamu akan dia. Kata pada riwayat Baihaqi, kata Nabi, wahai muhajirin, 5 perkara jika dia turun dekat kamu, habislah. 5 perkara ni kalau turun dekat kamu memang teruklah kamu. Dan aku berdoa supaya kamu tak lalu pada waktu itu. Nabi kata, apa dia 5 perkara? Tiada nyata kejahatan pada kaum sekali-kali, pada satu masyarakat tadi, tidak nyata kejahatan hingga menyata mereka dengan dia, melainkan banyaklah pada mereka itu segala penyakit yang tiada ada pada orang yang dahulu-dahulu daripada mereka itu. Kalaulah ini bukan bab zakat lah, bab lain lah, dia sekali kan. Kalaulah sesuatu kaum tu buat jahat dengan secara terbuka. Dulu orang buat jahat sorok-sorok. Sekarang orang jahat terbuka. Dengan bangganya sekarang orang buat jahat.
Dulu orang buat jahat tu, dia tahu dia buat jahat dan dia malu. Dia malu. Sekarang orang buat, dulu orang nak pergi apa? Kelab malam, sorok-sorok. Sorok-sorok. Keluar tu pakai baju Melayu dulu, pakai kain dulu. Sampai tengah jalan baru tukar seluar yang tinggi. Pak Maun. Maksudnya apa? Nyorok-nyorok, tak nak bagi orang tahu. Sekarang orang buat maksiat, buat kejahatan terang-terang. Kalau tak depan-depan pun dia buat maksiat, orang tak tahu, dia masuk dalam TikTok, habis semua tahu. Terang-terang buat maksiat. Anak-anak dara, bukan anak dara, mak-mak dara sekalipun joget dalam TikTok, terang-terang kejahatan dibuat secara terang-terangan. Maka jika begitu berlaku pada masyarakat, kata Nabi, aku berdoa supaya zaman itu tidak kamu lalui. Berdoa kepada muhajirin lah. Maka mereka memang tak lalu lah. Tapi kita lalu lah. Dia akan jadi apa kan? Allah akan balakan dengan penyakit yang tak ada ubat. Dan penyakit yang dulu tak ada. Bukan penyakit dulu. Dulu tak ada penyakit baru. Betul tak sekarang macam-macam penyakit? Covid dulu tak ada. Lepas tu ada terbaru ni apa benda tu? Daripada China kan? Ada je penyakit baru yang dulu tak ada pun penyakit tu. Dulu tak ada penyakit tu. Dulu burung tak sesama. Sekarang burung pun sesama. Dulu kalau burung sesama pun hanya dekat burung dengan burung aja. Sekarang sesama burung boleh kena kat kita pula. Kita manusia bukan burung. Sesama babi, kuku dan mulut. Itu antaranya. Yang terbaru Covid lah. Kenapa jadi gini? Apabila maksiat berlaku secara terang-terang. Dulu orang nak buat maksiat duduk dalam hotel senyap-senyap. Takut tu. Buat maksiat dalam keadaan takut. Sekarang terbuka. Maka Allah akan timpakan masyarakat itu dengan penyakit yang tak ada pada orang dulu. Orang dulu tak ada penyakit tu. Dan tiada mengurang mereka itu akan sukatan dan timbangan, melainkan diseksa akan mereka itu dengan kemarau dan kepayahan. Dan kepayahan belanja. Dan zalim sultan. Tiada mengurang mereka itu akan sukatan. Ini bagi orang yang berniaga menipu. Berniaga menipu. Luar depan tu buah elok, belakang ni buah tak elok. Masih dia ambil tu, dia ambil yang tak elok. Menipu lah. Ataupun timbangan. Timbang kat depan lain. Dah sekilo, kat belakang tak sampai sekilo lagi. Dia punya jarum tu. Macam-macam lah menipu. Macam-macam sekarang. Elektronik ada yang menipu. Semua ada menipu. Jadi kalau menipu secara terang, menipu dalam perniagaan secara terang-terangan, maka diseksa akan mereka itu dengan kemarau. Allah akan jadikan turunkan kemarau, mungkin kemarau, atau kepayahan belanja. Kepayahan belanja maksud tak cukup duit lah untuk belanja. Susah, tak cukup. Gaji yang dapat tak cukup. Itu bala daripada Allah. Dan zalim sultan, pemerintah jadi zalim. Dia kenakan macam-macam. SST lah, GST lah, habis dia kenakan semua. Sebab apa ni? Antara sebabnya adalah menipu dalam perniagaan. Maka Allah akan hantar pemerintah yang zalim. Tiada menegah mereka itu akan zakat mereka itu, melainkan ditegak. Itu habis itu satu itu. Yang lain pula. Tiada menegah mereka itu akan zakat. Kalau dalam masyarakat tu pula, jika dia tak bayar zakat, menegah tu tak bayar zakat lah, menahan. Melainkan ditegah akan mereka itu hujan daripada langit. Kalau tak bayar zakat, ramai sangat tak bayar zakat, maka Allah akan jadikan kemarau. Dan jikalau tiada ada binatang, niscaya tiada hujan akan mereka itu. Tapi walaupun kemarau, sekejap-sekejap akan ada hujan. Tapi kemarau tadi menandakan telah berleluasa orang tak bayar zakat. Orang kaya-kaya tak bayar zakat. Okey. Tapi ada hujan juga. Hujan tu sebab binatang. Kita tumpang binatang ni hujan. Dan tiada membinasa mereka akan janji Allah dan janji Rasulnya, melainkan dikeras atas mereka itu akan seteru daripada yang lain daripada mereka itu, mengambil ia akan setengah barang pada tangan mereka itu. Satu lagi. Dan tiada membinasa mereka itu akan janji Allah dan janji Rasul, melainkan dikeras atas mereka itu akan seteru daripada yang lain. Orang yang
Tiada membinasa mereka. Orang yang membinasakan janji Allah, yang tak peduli kat janji Allah. Allah kata gini tak boleh, berdosa, jangan buat gini, jangan buat ini. Dia tak peduli. Dia kata tak jadi pun. Maka kalau macam tu, Allah akan jadikan apa? Bergaduh sesama, seteru, bergaduh sesama dia. Bergaduh sama-sama. Dan barang yang tiada menghukum, saya nak habiskan ni, patutnya dah kena habis dah ni, tapi itulah, sikit lagi. Dan barang yang tiada, sebab ni hadis Nabi. Dan barang yang tiada menghukum oleh segala ulama' mereka itu akan kitab Allah, melainkan menjadi Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu antara mereka itu. Dan ulama' pula yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah akan menjadikan Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu antara mereka itu. Banyak kejahatan akan berlaku dekat tempat itu. Dalam banyak-banyak hukum, dia tak ambil hukum yang Allah dan Rasul dah tentukan. Dia nak pakai otak dia sendiri, cara dia sendiri. Itu yang lebih baik, dia kata. Maka lebih banyak kejahatan. Sebab hukum tu dah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Dia tak nak pakai yang tu. Siapa yang tak nak ni? Ulama' yang tak nak pakai. Dia tak nak pakai hukum tu. Dia kata hukum lain, kita boleh buat hukum lain. Dia buat hukum lain dengan tujuan untuk membendung lah apa-apa kejahatan yang berlaku. Maka dengan sebab dia tak ambil hukum Allah dan Rasul, lagi banyak jahat. Ini hadis Nabi. Demikian disebut di dalam Zawajir. Baru habis. Panjangnya hadis ni. Daripada riwayat Baihaqi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah yang maha mengetahui. Baru habis kat situ dia punya stesen. Allah. Bab yang ke-17 pada menyatakan kelebihan sedekah pula. Tadi zakat tu yang wajib, ini sedekah pula yang sunat lah maknanya. Kelebihan sedekah akan datang. Kita tangguh dulu. Zakat pendapatan. Kemudian tu pendapatan kita tu kita kena bayar zakat lah. Okay, and then dalam hukum masih juga kita nak bayar zakat tapi kita tak bayar. So bila kita nak bayar, macam mana kita nak tahu dia dalam berapa dia punya kiraan? Yang pertama sekali, zakat pendapatan tak ada dalam mazhab Syafi'i. Itu nombor satu. Zakat pendapatan tak ada dalam mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan ada dalam mazhab Maliki. Maka kerajaan kita ambil, pemerintah ambil, yalah, mestilah ambil yang boleh masuk lah kan. Cuma adakah salah? Tak salah pun. Banyaklah mazhab-mazhab lain kita ambil kan. Mazhab-mazhab lain banyak kita ambil untuk kita guna dekat dalam masyarakat kita. Pemerintah kita ambil. Macam jual beli banyak mazhab Maliki pakai, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi paling banyak sekali dalam jual beli. Dan termasuk antaranya zakat dia ambil, macam zakat yang kita bayar zakat fitrah tu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i kan bawa begas. Kan orang dulu kan bawa begas. Dia tak ada masalah lah. Antaranya adalah dibawa masuk hukum daripada mazhab Maliki, iaitu zakat pendapatan. Jadi mazhab Syafi'i pertama tak ada. Kita ambil mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada. Boleh ke pakai? Boleh nak pakai. Tapi bila dia ada kena mengena dengan pemerintah kat situ, dia jadi wajib pula lah. Wajib tak itu wajib kerana mematuhi ulil amri. Bukan wajib zakat tu. Sebab kita mazhab Syafi'i mana wajib. Dia jadi ke situ. Macam langgar lampu isyarat lah. Mana ada dalam Quran langgar lampu isyarat berdosa. Tapi bila pemerintah dah buat, dan ianya tak berlanggar dengan hukum syarak, dan ianya untuk masalah, untuk keselamatan, maka langgar lampu isyarat haram. Patuh lampu isyarat wajib. Bila ramai orang, kalau 3 pagi tak adalah haram langgar. Okey, dia ada masih lagi longgar di situ. Okey. Macam tu okay, zakat pendapatan. Zakat pendapatan memang wajib lah. Zakat pendapatan pula pelik lagi. Dah lah zakat pendapatan tak ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki. Okey lah. Dan bayar pula potong bulan-bulan. Lagi pelik. Sedangkan mana ada potong bulan-bulan? Dia cukup setahun kan haul. Pakai mazhab apa pula? Mazhab lain pula, iaitu bayar zakat tunggu haul setahun. Tapi boleh juga kalau nak bayar bulan-bulan. Ambil mazhab lain. Yang boleh bawa masuk, kita bawa masuk lah. Standard lah, tak apalah. Okey. Bayar bulan-bulan tu sebenarnya potongan tu sebenarnya mazhab Syafi'i tak ada. Mana boleh bayar zakat? Zakat bila kan sebut tadi cukup nisab dan haul setahun. Kalau bayar bulan-bulan mana cukup setahun baru sebulan. Tapi boleh ke tidak? Mazhab lain ambil kan. Janji boleh buat datang pendapatan, kita ambil lah, standard lah. Tak apalah. Okey, benda masih lagi dalam ahli sunnah wal jamaah, masih lagi dalam bukan merepek lah, bukan hukum merepek lah, masih lagi ada. Okey. Jadi kemudian maka wajiblah bayar 2.5%. Jadi kalaulah yang kena bayar tu berapa jumlah dalam masa setahun, dikira setahun lah, kira setahun terus.
Setahun berapa gaji dia? Kena tolak dulu. Bukan gaji aja. Tapi sama juga. Pada mazhab lain, dia tak payah tolak. Dia tak perlu tolak. Berapa gaji dia, itu tu bayar. Padahal kita kena tolak dulu pembelanjaan. Itu semua mazhab-mazhab lain yang dia ambil, letaklah mazhab Syafi'i untuk supaya bayar zakat tu dibayar lah. Okey. Jadi berapa yang kita wajib bayar? 2.5%. Kalau 100,000, maknanya 2,000 setengah. Itulah yang kita wajib bayar. Dan kita bayar lah. Bayar bulan-bulan ke, berapa puluh-puluh ringgit sehari, sebulan 100 ringgit ke berapa ke, sebulan 200 ringgit ke. Tengoklah kita potong gaji kita berapa. Ataupun bayar sekaligus ke. Okey. Jika dulu tak bayar, dia jadi hutang. Maka wajib bayar. Kalau nak paling senang, pergi pusat zakat je lah. Bagi tahu nak bayar, dia tak kira, dia terima terus. Dia tak payah cerita pun, bagi terus terima. Sign, chop, ambil. Dia tak tanya ni bila punya, tak ada lah. Tulis je bila-bila. Ataupun kita boleh juga bayar sendiri pun boleh juga. Tapi kalau bayar sendiri, kita nak cari fakir miskin semua. Kadang kita pun risau juga. Nampak macam miskin, tapi nampak kat rumah ada estro. Estro benda miskin bayar pula. Jadi bayar pusat zakat itu lebih dipercayai lah. Jadi macam mana nak buat yang lepas-lepas? Qada. Berapa? 2.5% tu. Minimum 30,000 tadi tu lah. 30,000, 2.5% baru berapa ringgit? 10,200 setengah. Mana 700 setengah. Minimum zakat. Setahun 700 setengah. Zakat duitnya lah. Zakat. Dia tak panggil zakat harta, dia panggil zakat simpanan. 2.5%. Jadi, kalaulah kita ada 30,000 yang kata hutang lagi tu, yang tahun lepas tak bayar, atau tahun-tahun lepas, maka RM750. Berapa? 3 tahun dah tak bayar. Kali. Kalau kita mati tanpa bayar, sebelum bagi faraid, wajib keluarkan dulu. Satu lagi? Soalan nombor 2 berkenaan dengan bahagian ni lah, berkenaan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Percayalah jamaah sendiri lah. Boleh tak jelaskan sikit lah tentang syariah, sunnah kuliah, dan adakah boleh saja mazhab aliran yang digunakan dalam ahli sunnah wal jamaah? Okey, panjang. Perlis. Negeri Perlis dia tak sebut 12 mufti. Pertama, perbahasan ni panjang. Perbahasan ni lagi cantik, lagi menarik jika sedang membaca kitab tauhid. Paling menarik. Saya adalah juga mengajar beberapa kitab tauhid dekat kawasan ni. Bila kita masuk berkaitan dengan tauhid, kita akan masuk cara belajar sifat 20, dipanggil sifat 20. Yang mana kaedah itu dibuat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Maturidi. Kaedah tu yang kita panggil sifat 20. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari sifat 13, Abul Mansur Maturidi sifat 20. Masa kita baca tu, dan kita baca berkaitan dengan dia panggil Mabadi Asyarah. Mabadi Asyarah, 10 prinsip ilmu, dan kita masuk je siapa yang menyusun ilmu itu, menyusun kaedah, maka di situ akan timbul 2 orang ulama, Abul Hasan Asy'ari, Abul Mansur Maturidi. Masa tu baru sedap bahas. Sebab sini panjang ceritanya. Kadang-kadang boleh sehingga beberapa jam untuk faham apa cerita ni, sampaikan menggemparkan satu Malaysia. Benda apa benda lah. Abul Hasan Asy'ari, Mansur Maturidi, apa benda? Dalam kita nak hidup, kita ada kewajipan. Antara kewajipannya, kita ada kewajipan akidah. Dia ada kewajipan sembahyang, ibadah, macam-macam. Dan antara kewajipan adalah akidah, iaitu kita berpegang dengan tauhid yang benar. Yang istilah kita panggil ahli sunnah wal jamaah. Untuk kita dapat kefahaman tauhid, sama macam Nabi ajar para sahabat. Macam mana Nabi? Malah bukan Nabi ajar para sahabat. Malah sampai Nabi Adam sendiri pun. Pegangan tu kita nak yang sama. Macam mana Nabi Adam pegang tentang ketuhanan, itu juga kita nak pegang. Cuma tahap Nabi tinggilah. Kita nak dari sudut konsep ketuhanan yang kita perlu pegang, sama macam Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sama semua. Termasuklah Nabi, kita ajar para sahabat. Kita nak kepahaman tu. Oleh kerana kita nak kepahaman tentang ketuhanan, macam mana benda tu semua dah lepas. Macam mana kita nak dapat? Maka kita dibekalkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Tapi kalau kita baca Quran dan Hadis, tak jumpa. Bukan tak jumpa, kita tak jumpa. Tak dapat kita keluarkan tentang ketuhanan. Boleh kita cari? Kita faham ke kita bila kita baca Qul huwallahu ahad?
Katakanlah Allah itu Esa. Boleh faham ke? Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Itu baru satu ayat. Banyak-banyak ayat ketuhanan dalam Quran dan dalam hadis kita tak mampu untuk ambil keluar. Untuk dapat satu kepahaman yang mana kepahaman yang Nabi nak kita faham. Dan itu adalah fardu ain, wajib. Iaitu fahaman tentang kita faham tentang Tuhan kita macam mana. Allah. Macam ni kita faham. Nak kepahaman tu, maka secara ringkasnya para ulama dia buat satu kaedah untuk dapat kepahaman tu. Kaedah tu yang dinamakan kaedah sifat 20. Tapi sifat 20 tu hanya orang Nusantara je pakai. Orang luar pakai kaedah yang sama juga. Dia tak panggil sifat 20, dia panggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita je panggil sifat 20. Sifat 20 tu apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang orang takut sangat tengok ahli sunnah, dengar sifat 20 ni. Tukar je lah. Kau belajar apa? Aku belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Takut sangat dengan sifat 20. Okey, jadi dalam maka ulama yang giat membuat satu kaedah pada lebih kurang hujung 200 tahun ke-200 Hijrah, ujung. Dan awal 300 Hijrah. Giat untuk buat satu kaedah supaya orang selepas pada tu mudah faham kalau pakai kaedah tu. Okey, kita nak baca Quran. Pada waktu tu Quran yang tertulis hanya rumah aja, titik tak ada, baris tak ada. Rumah ni. Sin 1 2 3. Ya, macam tu juga. Nun macam tu juga. Ta macam tu juga. Lepas tu ini tu apa ni? Titik tak ada apa, boleh baca. Tapi orang dulu boleh baca. Maka mereka buat satu kaedah, iaitu letak titik. Kalau ada titik, lagi senang dah tahu ni ta bunyi ni nun. Kita boleh baca. Belum lagi, mana ada baris? Pada atas, pada depan, pada bawah. Lepas ada baris, pun tak betul lagi baca. Itu dah ada baris dah tu. Okey? Maka ulama buat kaedah dia panggil hukum tajwid. Lepas belajar dengan kaedah nun mati, mim mati, apa semua tadi, dapat tak baca Quran? Dapat. Sama tak macam Nabi ajar sahabat? Sama. Tapi adakah hukum tajwid nun mati dekat zaman Nabi dulu? Nabi ajar tak? Sahabat, mari semua sahabatku, aku nak ajar hukum nun mati, mim mati. Ada? Mana ada? Tapi kaedah itu dicipta 300 tahun hijrah ke belakang. Baru dicipta kaedah tu. Yang kita belajar. Kita nak baca Quran, sunat. Tapi nak baca Quran wajib betul. Tak betul, berdosa. Jadi nak belajar apa? Kita belajar Iqra. Kita belajar jenis Baghdadi. Semua tu mana ada zaman Nabi. Tapi lepas belajar semua tu, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, kita belajar semua tu, akhir sekali kita dapat baca Quran. Baca tu sebiji macam Nabi ajar sahabat. Jadi cuma tu, tajwid tak tajwid tu, Nabi memang tak ajar pun. Tapi dia sebut sebagai satu kaedah sahaja. Begitu juga kita nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan, ulama buat satu kaedah. Iaitu yang dipanggil, tak nak guna sifat 20, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pakai yang tu. ASWJ. Pakai kaedah. Jadi dengan kita masuk belajar kaedah tu, maka kita akan dapat faham sebiji macam mana Nabi ajar sahabat. Cuma tahap iman mereka tinggilah para sahabat. Kita sekadar fardu ain aja. Sekadar aja. Jadi sama tak? Sama tentang ketuhanan. Okey. Jadi kita nak belajar pakai kaedah apa? Yang dibuat oleh Abul Hasan Asy'ari Mansur Maturidi. Dia yang buat. Dan ianya telah lebih 1000 tahun terbukti berkesan. Terbukti. Lebih 1000 tahun terbukti semua orang kenal Tuhan. Dengan kaedah tadi. Okey. Maka kaedah tu dia panggil kaedah ahli sunnah wal jamaah. Ada satu lagi, dia panggil ahli hadis. Itu juga kita sebagai ahli sunnah wal jamaah memasukkan ahli hadis termasuk juga dengan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli hadis kaedah dia tak sama. Lain sikit. Dia ambil pada Quran direct. Tapi kefahaman dia dapat nanti sama dengan belajar dengan kaedah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Itulah secara ringkas. Panjang lagi cerita. Boleh masuklah kelas tauhid saya. Ada lah. Pukul 9.30 malam. Ada. Hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Masjid Indah Mahkota 15. Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. 9.30 malam sampai pukul 11 malam. Setiap hari Jumaat. Kitab Aqidatun Najin.
selang-seli dengan kitab fiqh Kifayatul Muhtadi. Dekat pondok tu, Kempadan, ada satu pondok baru buka kat Kempadan. Boleh pergi, terbuka 9.30 pagi sampai pukul 11 pagi. Dua-dua tauhid, Isnin tauhid, Khamis tauhid. Tauhid dan membicarakan tentang Asy'ariyah Maturidiyah, panjang lebar kita cerita. Siapa nak pergi kat Kempadan, bukan jauh pun. 9.30 pagi sampai 11 pagi. Setiap hari Isnin dengan setiap hari Khamis. Dua-dua tauhid, cerita tentang itulah. Nak tanya Asy'ariyah Maturidiyah, nak tanya tentang ketuhanan, tentang semualah. Okey. Ada juga tempat-tempat lain adalah, banyak jadual saja boleh follow. Sebab saya nak cerita itu secara ringkasnya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah menerima 3 golongan, iaitu pertama Asy'ariyah Maturidiyah. Ini nama ulama. Nama Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari. Maturidiyah Imam Abu Mansur Maturidi, dan satu lagi ahli hadis kita panggil. Ahli hadis ni dia ambil daripada Quran dan dia menggunakan kaedah salafus salih yang kita terima. Lebih-lebih lagi ayat-ayat sifat. Ayat sifat yang berkaitan dengan bila kita baca Quran, yadullah fawqa aydihim. Bagaimana ahli hadis berinteraksi dengan ayat tadi? Yadullah fawqa aydihim. Aku beriman dengan ayat itu. Aku beriman ayat itu ayat Quran. Mana boleh tolak? Dan yadun tu bukan tangan. Sucikan Allah daripada yang tak layak. Dan aku beriman dengan ayat dan aku sucikan Allah daripada yang tak layak. Maknanya hanya Allah yang tahu. Itu dia. Itu ahli hadis. Tapi ada ahli hadis palsu. Dia nak sama dengan salafus salih cara tadi, tapi dia lain sikit. Bila kena ayat-ayat sifat tadi tu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah ada tangan tapi tangan yang layak. Kan lain tu. Allah ada tangan yang layak bagi kebesarannya. Aku beriman dengan ayat ini. Sedangkan salafus salih tak faham gitu. Yadullah fawqa aydihim. Allah kata dia yad. Maka Allah yad. Yad tak diterjemahkan dengan tangan. Yad lah. Apa yad? Hanya Allah je tahu. Aku serah kat Allah. Yad ni tangan, bukan tangan. Dia tanzih, dia bersihkan. Itu yang paling besar lah daripada perbezaan yang paling besar. Perbezaan yang paling besar di antara Asy'ariyah Maturidiyah dan salafus salih. Dan juga yang mendakwa mereka mengikut salafus salih. Jadi kalau nak lewatlah. Kita kena masuk kelas khusus, itu kelas tauhid. InsyaAllah panjang lebar kita bincang berkaitan begitu. Tangguh dulu. Dan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.